اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك
عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk menyambung balik pengajian kita selepas kita janjikan insya-Allah selepas daripada saya balik daripada Mekah, kita terus memulakan pengajian. Alhamdulillah, malam sampai dengan berkat doa semua kita, anak-anak dan para muhibbin. Alhamdulillah, semua urusan menunaikan fardu haji dan umrah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari ini dapat kita bersama dalam pengajian selepas subuh. Banat belakang dengar tak? Mai keluar dulu ni. Mai keluar dulu ni. Mai keluar. Bangkit. Jadi alhamdulillah, doa yang khususnya pada pagi ini ialah doa yang ke-60, selawat penyembuh penyakit. Yang tak dengar belakang tu semua dulu. Kafet ada lagi tak? Cukup kafet tak? Baik. Kafet cukup tak? Yang tak dengar belakang tu lagi sekali, mai keluar dulu. Yang dengar tak apa. Dengarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang ke-60, selawat penyembuh penyakit.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Jadi kita sudah berada pada akhir-akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada akhir-akhir kitab, dan semuanya menyentuh tentang selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah selepas daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis kitab ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya selepas pergi Mekah baru ni, alhamdulillah, kami telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi seorang ulama Mekah, iaitu Kiai Sidi Abdul Rahim, murid kepada ulama-ulama Mekah dulu. Dia pun dah menjelang umur 80 tahun lebih dah. Dia ialah murid pada ulama-ulama tua Mekah dulu seperti Said Alwi Al-Maliki dan sebagainya, masalah Sayyidina Muhammad. Bila mana kami, Allah SWT izin dan sempatkan kami untuk menziarahi beliau, jadi pada hari itu masalah Sayyidina Muhammad dia mengijazahkan hadis musalsal yang dihimpun daripada guru-gurunya di Mekah. Saya pun ada banyak himpunan hadis-hadis musalsal daripada musalsal yang kami ambil, pertama-tamanya daripada Syekh Nuruddin, daripada Syekh Tariq, kemudian daripada beliau dan daripada ulama-ulama yang lain juga. Jadi bila terima hadis musalsal daripada ulama-ulama ni, saya jarang untuk meriwayatkan hadis musalsal tu. Yang jadi budaya ulama-ulama hadis mengijazahkan hadis-hadis musalsal kepada umum, jarang sangat. Jadi bila mana saya pergi Mekah baru ni, Allah ilham kena balik sebarkan hadis-hadis ni untuk menjadi budaya dalam masyarakat kita di Malaysia, insya-Allah. Lebih-lebih lagi anak-anak yang bersempatan dengan ustaz ni, Salah Sayyidina Muhammad. Jadi sayang sangatlah kalau hadis-hadis tu tak disampaikan. Jadi setiap hari Sabtu, insya-Allah, kita akan membaca hadis musalsal dan riwayatkan pada semua anak-anak dan juga para muhibbin. Dan nanti kita himpun semua tu, kita buat buku. Jadi esok bila ustaz tak ada, esok mati, esok ada antum sebarkan pula, sampaikan pula pada orang-orang yang belakang, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum habis kitab ataupun Salah Sayyidina Muhammad, kita mula selepas kita habis, jadi kita mula balik menghidupkan hadis musalsal, insya-Allah. Mungkin pada setengah orang dia asing, maknanya tak pernah tahu pun apa hadis musalsal. Tu budaya ulama-ulama dulu, mereka jadi budaya meriwayatkan hadis musalsal, iaitu hadis musalsal ni hadis yang bersambung. Yang bersambung diriwayatkan daripada guru pada guru kepada guru pada guru pada guru pada guru sampailah kepada Rasulullah sendiri, insya-Allah. Jadi kalau kita pegang ibarat tali ataupun rantai, jadi ustaz pegang di ujung ni, dia akan bergerak sampailah pada Rasulullah. Satu tanda sayang dan cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang menariknya baru ni, subhanallah, di Mekah Salah Sayyidina Muhammad, ustaz berkesempatan semayang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali semayang Jumaat di Masjidil Haram dan sekali semayang Jumaat di Masjid Nabawi Salah Sayyidina Muhammad. Dan Allah muliakan dengan mula-mula nak pergi ziarah Syekh pada hari Khamis, tapi Allah tak izin. Jadi pergi ziarah Khamis pada hari Jumaat. Rupa-rupanya Salah Sayyidina Muhammad, dan sampai hari Jumaat tu Allah dah settle dah melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jufri,
ada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Jadi kami berjumpa dengan Sidi Rahim dan meriwayatkan hadis musalsal hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni masalah Sayyidina Muhammad musalsal hari Jumaat mesti diriwayatkan pada hari Jumaat saja. Contohnya, demikian juga saya pernah terima hadis musalsal hari raya. Dia mesti diriwayatkan pada hari raya saja. Dan saya pernah terima hadis musalsal makan buah kurma. Jadi bila hadis musalsal tu kita riwayatkan masalah Sayyidina Muhammad, semua akan makan buah kurma. Kita akan makanlah tu hadis musalsal. Lepas tu pernah juga kami terima hadis musalsal bil buka. Hadis musalsal bil buka ni mana hadis musalsal ustaz teriak semua kena teriak. Tu payah sikit. Ada hadis musalsal di pelbagai hadis musalsal. Jadi insya-Allah banyak himpunan hadis-hadis tu, mudah-mudahan ada hadis musalsal bi qiraati suratul Saff. Ustaz baca hadis musalsal, betul hadis baca suratul Saff, jadi semua kita baca suratul Saff. Jadi begitulah maksud hadis musalsal tu, insya-Allah mudah-mudahan dapat dibukukan uraian tu daripada himpunan-himpunan ni, insya-Allah. Moga-moga untuk hari ke depan masalah Sayyidina Muhammad, anak-anak semua bila jadi ustaz, ulama esok boleh sampaikan pula pada orang-orang yang di belakang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat penyembuh penyakit. Barangkali kita jarang soal Sayyidina Muhammad jumpa selawat ni. Barangkali kita sering jumpa dengan selawat syifa ya. Selawat syifa biasa. Jadi selawat ni untuk sembuh penyakit. Jadi tengok cara dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dawa'in wa bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kata manusia ni dia tak sunyi daripada kena penyakit. Penyakit ni dah jadi satu sunnah kehidupan Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada orang tak sakit, bohong kalau orang tu tak sakit. Yang tak sakit ni Firaun dia. Firaun tak sakit, sesemua pun Firaun tak pernah kena. Menyebabkan sampai dia kata, aku ni Tuhan apa? Sampai tak kena penyakit. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata manusia, semua sakit. Nabi pun sakit, kita pun sakit, semua sakit. Jadi bila kita kena sakit, jadi baca selawat ni, kita baca di ayat, jadi kita minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita baca di ayat, kita minum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah Tuhan kami, tolonglah selawat kepada penghulu kami Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad, dan tolonglah wahai Tuhan selawatkan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahai Tuhan tolonglah selawat kepada ahli keluarga penghulu kami. Bi'adadi kulli da'in, sebilang-bilang setiap penyakit. Wadawain, dan sebilang-bilang penawar. Wabarik wasallim, dan Tuhan tolonglah berkatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tolong ucapkan kesejahteraan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada zaman berzaman, para ulama ahli sunnah sallallahu sayyidina Muhammad melalui kasih dan cinta mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan pada mereka daripada hati mereka selawat-selawat yang pelbagai. Daripada kesan dan rasa cinta pada Rasulullah itu, maka keluarlah selawat adrikni, keluar selawat munjiah, keluar selawat syifa. Jadi semua tu masalah Sayyidina Muhammad ialah selawat-selawat yang keluar daripada rasa kasih yang mendalam dan rasa-rasa terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka selawat yang pernah saya dapat daripada guru-guru ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, selawatkanlah ke atas penghulu kami Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni kalau daripada kita berarti kita berdoa pada Rasulullah. Kita berdoa untuk Rasulullah. Kalau kita kata saya selawat dah, berarti saya telah berdoa pada Rasulullah. Doa tu apa dia? Doa minta Allah selawat. Saya selawat dah hari ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selawat entah macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat saya. Maknanya kita minta, ya Allah Tuhanku, selawatkanlah ke atas Rasulullah. Dan kita minta Allah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat. Kita berdoa pada Allah, ya Allah tolong selawat kepada Rasulullah. Baik. Selawat daripada Allah maknanya rahmati. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, engkau rahmatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabilah orang yang paling banyak menerima rahmat daripada Allah. Pasal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap kita berselawat pada Rasulullah. Wajib kita semua pakat selawat pada Rasulullah melalui sembahyang kita. Kalaupun seseorang Islam tu tak selawat di luar sembahyang, dia wajib berselawat di dalam sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang tak berselawat pada Rasulullah dalam tahiyat akhir, sembahyangnya tak sah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi wajib berselawat pada Rasulullah pada setiap sembahyang kita. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga macam kita baca khutbah. Khutbah Jumaat ni tak sah kalau tak selawat. Berarti bayangkan berapa ratus ribu ataupun juta orang membaca khutbah di seluruh alam pada hari Jumaat. Bayangkan juga berapa juta trilion orang Islam yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersembahyang. Bayangkan. Jadi banyaklah Nabi itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pula bila selawat pada Rasulullah, kita minta Allah selawat pada Rasulullah, Allah pula selawat kita pula 10 selawat. Nabi kata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa selawat kepada aku satu selawat, Allah selawat kat dia 10 selawat. Berarti Allah rahmati kita 10 pula. Faham? Ya subhanallah, bayangkan rahmat Allah ni penuh satu alam ni dengan selawat-selawat manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia ni akan jadi aman, akan dirahmati oleh Allah, akan selesa hidup kalau berselawat. Ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia minta nak selawat. Dalam hidupnya 1/3 daripada hidupnya ialah selawat saja. Macam mana Rasulullah? Nabi kata baik, bagus. Bagus sangat Nabi kata. Bila Nabi kata bagus, dia tanya pula Rasulullah, kalaulah saya selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2/3 dalam hidup saya dalam sehari semalam tu selawat ya. Macam mana Rasulullah? Nabi kata bagus. Nabi kata bagus, dia kata Rasulullah macam mana kalau separuh hidup saya ni selawat je? Nabi kata bagus. Macam mana kalau 2/3 hidup saya semua selawat je? Nabi kata bagus. Rasulullah macam mana kalau semua hidup saya ni selawat saja? Nabi kata idzan yu'fa hammuk wa idzan yukfa hammuk wa yu'fa dhanbuk. Kalau macam tu masalah Sayyidina Muhammad, yukfa hammuk, di cover susah-susah hati hang. Mana hang tak ada susah hati lah. Wa yu'fa dhanbuk wa yu'fa dhanbuk, dan dimaafkan dosa-dosa. Yu'fa ni mana apa? Maaf ni dia berbeza dengan ampun. Minta ampun dengan Tuhan, kita minta ampun dengan selawat. Dengan selawat Allah maaf.
Dengan Allah kita minta ampun. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Kita minta pada Allah, ampunkan dosa kedua ibu ayahku. Dengan Allah kita minta ampun. Ampun yang maknanya salah tapi tutup. Allah senama. Salah tapi tutup. Macam dulu orang typewriter kan, bila salah dia ambil liquid, faham? Dia padam. Tu dia panggil tutup. Berarti Tuhan tak buka salah kita di akhirat esok. Malaikat tulis ni, belah kanan baik, belah kiri jahat. Tapi hak jahat ni dalam buku yang malaikat tulis tu ada tapi tutup. Bila ampun berarti tutup. Yu'fa hammuk, dimaafkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yu'fa dzambuk, dimaafkan salah kamu. Maaf ni maknanya delete. Delete, kita tulis tak betul, kita pun delete. Faham? Jadi maknanya dosa tu tak ada sama sekali. Tu kelebihan selawat. Dengan syarat dalam hidup ni penuh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas sembahyang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Jadi kita ni zikir pada tempat-tempat yang kena zikir. Faham? Tapi lain daripada tu semua selawat. Yu'fa dzambuk. Sebab itu orang selawat ni muka dia bersih. Orang selawat muka dia cantik. Pasal muka cantik ni pasal apa? Muka cantik ni sebabnya masalah Sayyidina Muhammad, sebabnya dosanya dah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila balik Mekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Long kita akan siapa akan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang balik Mekah ni, kalau hajinya mabrur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempatnya tak ada lain malaikat syurga je. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan sunat orang-orang yang berjumpa orang balik Mekah ni peluk. Pasal apa? Sebab bahagian depan dia tu baru saja menghadap ke arah Kaabah. Kaabah ni, siapa-siapa yang bertawaf melihat Kaabah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang tu balik daripada Mekah, dia seumpama seseorang yang baru keluar daripada perut ibu. Ala sayyidina Muhammad. Macam bayi yang baru keluar daripada perut ibu, dosa tak ada sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang kita rasa bila tengok semua jenis orang. Allahu akbar di Mekah. Tak kira hang bangsa apa, kadang-kadang duduk tepi kita tu busuk. Kenapa dia busuk? Sebab dia duduk di Masjid Haram je. Dia soalan Sayyidina Muhammad. Hotel ni, contoh kita macam orang Pakistan. Orang Pakistan tu lepas hotel lepas tak ya. Lepas tak apa? Tak beg ya. Banyak duduk di Masjid Haram. Di Masjid Haram dan juga Masjid Nabi ni, kita pergi tara mana awal pun kita takkan jadi orang paling awal. Faham tak? Kita pergi dah awal. Ada lagi orang. Ada. Pergi bila pun kita pergi tetap ada orang awal. Tak pernah ada orang yang kita mendahului. Masalah Sayyidina. Ada yang duduk di Masjid Haram ya. Nak kencing keluar masuk balik. Nak terberak masuk tandas masuk balik. Lampak pergi makan masuk balik. Akhir tepi kita tu busuk. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi tahu tak dengan Tuhan siapa? Dia baca Quran, dia berzikrullah, dia selawat. Hidup dah macam tu ya. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, hampir-hampir boleh kita kata semua yang lu dalam haram tu para aulia. Cuma tak kenal. Sebab wali-wali Allah ni masalah Sayyidina Muhammad kita tak mampu nak kenal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih susah nak kenal para awliya daripada mengenal Allah. Kenal Allah lebih senang. Mengenal awliya lebih susah. Macam mana kita nak kenal para awliya?
Sedangkan dia makan macam kita, dia tidur macam kita, dia macam kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, tengoklah siapa-siapa pun para awliya, tengoklah siapa-siapa pun orang Islam, lebih-lebih lagi di Mekah dan juga Madinah, anggap mereka awliya. Allahu Akbar. Ustaz ni kadang tengok lalu tepi-tepi tiang masjid, tengok orang kat tangan berdoa, orang Pakistan tu, India. Mereka ni sebalah semacam India, Pakistan, Bangladesh. Kita tak tahu nak kat mereka ni bangsa, satu bangsa kot, cakap lain-lain sikit kot. Banyak kalau angkat tangan mesti menangis. Salah senang. Bila kita lalu nak keluar tu, orang tu menangis. Amin, tumpang amin sekali. Hajat-hajat kita. Tengok orang belah tu pula menangis juga. Kita lalu keluar tu amin. Selit sekali hati kita hajat dan doa-doa dia. Salah senang Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan Tuhan ni, alhamdulillah pengalaman saya tahun ni berbeza. Sepanjang-panjang pergi umrah dan juga pergi haji, pengalaman tak pernah sama. Semua belain-belain. Salah Sayyidina Muhammad. Kali ini rasa sendirilah pengalaman sendiri. Berasa tuan rumah layan sungguh. Allahumma salli ala sayyidina. Rasa tuan rumah layan sungguh. Jadi layan sungguh ni, kalau kita ni tak erat tuan rumah, kalau kita ni tak bangkang tuan rumah, kalau kita tak protes tuan rumah. Kadang-kadang ada orang protes, tuan rumah angkat mic, tuan rumah nak jamu kita, dia pun angkat juada, tengok lah, dia angkat, dia tak makan, kita protes. Kita kata ish, tak makan ni, kita abang kat kawan kita protes. Salah senama. Rasulullah SAW tak pernah puji makanan, dan Nabi kita SAW pun tak pernah cela makanan. Kalau Nabi kita puji makanan, berarti ada makanan yang Nabi kita tak puji. Maksudnya, kalau makanan tu Nabi suka, Nabi makan banyak sikit. Salah senama Muhammad. Kalau makanan tu Nabi tak sesuai dengan seleranya, Nabi makan sikit. Cela tidak, puji tidak. Salah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Jadi hidup ni jangan cela makanan, jangan puji makanan. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah tu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bila pergi Mekah ni berasa sangat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dilayan oleh Tuhan. Luar dalam. Dalam alam kehidupan ni rasa dilayan, dalam dalam pun rasa dilayan. Yang menariknya, alhamdulillah saya jumpa mak saya di Madinah. Salah Sayyidina Muhammad. Ada satu bidang tanah yang kami duduk daripada budak sampailah saya mendewasa, sampai umur sambung pelajaran ke Mesir. Duduk di situ. Sebuah tempat namanya Kuala Pegang, Baling. Jadi ayah mula buat rumah Salah Sayyidina Muhammad di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kami besar waktu lah. Akhirnya ayah mak pindah mai ke Kembai, Parit Panjang. Kampung tu tinggal. Kampung ni, saya nak cerita sikit kampung ni. Kampung ni luar biasanya sebab tak ada surau, tak ada masjid. Tak berkumandang surau dan masjid dengan azan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menyebabkan ayah saya dia mayang di masjid surau orang lain. Salah saya pagi-pagi subuh dia naik motor, masalah kami naik basikal pi surau orang lain, kampung orang lain. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kena ligan dengan anjing, kayuh, kerek lah, kena ligan dengan anjing. Lepas tu akhir sekali ayah cadang nak buat surau di rumah dia. Belah atas tu hujung bilik saya dengan adik saya, Salah Sayyidina Muhammad. Jadi ruang hak dia semayang tu jadi surau. Dia buat surau di rumah dia. Hari raya orang dekat-dekat Salah Sayyidina dekat-dekat Musalla ala Sayyidina Muhammad dekat-dekat rumah tu, sembahyang raya di rumah. Ayah saya jadi imam. Dan pengalaman saya, tengok orang yang mula-mula menangis kerana Allah, tengok ayah sembahyang raya, dia berdoa entah hari mahsyar, dia menangis. Baru saya waktu tu saya umur dalam sekolah rendah lagi, baru saya dapat pengetahuan menangis kerana Allah.
Lepas tu bila pindah kampung baru Masalah Sayyidina Muhammad, kampung lama ni tinggal, sewa kat orang. Harap sekali rumah-rumah tu semua dibuang dan makanan naik. Lepas tu tolak tanah tu nak jual. Sejak daripada banyak tahun lah, rasa-rasa dekat-dekat 10 tahun dah nak jual, tak pernah jadi. Orang semua mai tak pernah nak. Orang nak beli tak dibeli. Saya berasa nak beli, tapi tak pernah keluar di mulut saya. Nak kata nak tu takut, tak mampu. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad tinggallah terbiak tanah setengah kelong tu. Sampai hari ni orang pergi tengok, nak beli tak jadi, nak beli tak jadi. Di Mekah sallallahu alaihi Muhammad saya jumpa mak saya di Madinah. Dia tahan beli tanah tu, handuk situ. So, jadi saya kata, ya mak boleh beli mak. Dan saya ditunjukkan satu surau tempat tu yang dibuat oleh ayah saya. Dan saya bercadang nak baiki surau tu dalam mimpi tu sallallahu alaihi wasallam. Bila jaga saya dapat satu keputusan, saya kena beli tanah tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya kena beli tanah tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu subhanallah, duit tu dipanggu-panggu dibagi pada adik-adik lah. Yang nak duit, yang nak buat wakaf untuk mak ayah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu jumpa mak. Saya hidup ni, dalam hidup saya semua saya patuh pada mak saya, ayah saya. Dalam hidup pun saya patuh. Allah sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup ni saya patuh. Dalam mimpi pun saya patuh. Sebab pada saya, mak saya, ayah saya, wali saya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua ni, mak ayah kita ialah wali kita. Faham tak? Jadi mereka bukan orang biasa-biasa, mereka orang ada ilmu. Masalah Sayyidina Muhammad, mereka orang beramal. Kalau ayah saya tu waktu pergi Mekah tahun 79, masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu saya darjah 3. Tinggal kereta di rumah ni, kalau tinggal selama 40 hari pergi Mekah, kalau tak ada orang tengok, saya pancit tak? Pancit lah. Tak, jadi di jack tayar tu supaya tayar tak rosak. Tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal rumah tu pada Tuhan. Pesan kat jiran sebelah, tengoklah rumah kami nak pergi Mekah. Jadi saya dengan adik-adik ni, kami duduk di rumah Pak Long di Pondok Lanai sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pergi Mekah. Orang yang tepi rumah tu, bila ayah saya balik, dia kata, cikgu, sepanjang cikgu tak ada, maghrib ada cahaya di rumah cikgu, macam cikgu duduk semayang. Nak kata apa ayah kita pun tak tahu dia siapa. Setiap waktu maghrib tengok ada cahaya, sebab dia macam ada siapa semayang, kita tak tahu. Wallahualam. Nah ni kita tak tahu ayah kita. Jadi pada saya bukan perlu orang kata ayah saya wali ke, mak saya awliya ke, tak. Semua kita ni, mak ayah kita wali kita. Jadi kalau mimpi tu terang-terang, mimpi yang benar ni dia main terang-terang betul-betul, kita tak lupa. Kalau mimpi tak betul ni, kita mimpi semalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu kita jaga-jaga, kita ingat kita mimpi, tapi kita kena kerah ni otak kita. Mimpi apa malam nah, tu mimpi tak betul. Kalau mimpi sungguh, dia tak hilang, dia duduk main. Tahu dah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia suruh ambil tanah tu sallallahu alaihi wasallam, dan saya nak buat tafsir darsa di situ. Rupanya kemarin saya jumpa adik saya di Kuala Lumpur, Ustaz Abu Hassan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, ni nak abang kat Bancang. Sebenarnya mak dah sebut dah dekat dia, kalau Bancang hang ambil bagus, dia buat surau ke, dia buat apa-apa ke, sebab kampung tu tak pernah dengar azan. Jadi mudah-mudahan dengan ada tahfiz di situ, yang nak murid ramai ni, esok dapat kaji mudir di situ, jadi berkumandanglah azan dalam kampung tu. Dengan berkat hajat orang tua saya, dia pandang. Tapi dia tak sebut kat saya. Kalau sebut kat saya, jadi wajib. Tu mak, saya ingat mak pesan mak ayah saya macam tu, dia faham. Kalau lepas sebut kat saya, jadi wajib. Sedangkan saya mampu tak mampu, saya tak tahu lagi. Sebut kat adik.
Jadi dia kata dia tak pernah cerita, mak cerita, mak sebut tu kat siapa-siapa. Lepas abang cak sebut, ni baru dia sebut, dia kata. Jadi jumpa mak di Mekah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang saya rasa dimulakan oleh Tuhan, jumpa Tok Budi Saleh di Madinah. Tok Guru main rumah saya, sallallahu alaihi wasallam. Saya salam tangan Tok Budi Saleh, Tok Budi Saleh cium diri saya. Allahu akbar. Jadi sallallahu alaihi wasallam, mulia tak kita mimpi para ahli ulama. Tok Budi Saleh bukan orang biasa, aulia, wali Allah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, jadi itulah pertemuan ruh dengan ruh. Lepas tu atas kapal terbang jumpa Pak Sumit. Allahu akbar. Jadi macam-macam lah cerita ni. Jadi sudah tentu bila mana kita berjumpa orang-orang soleh dalam hidup dan jumpa dalam mimpi, kita kena syukuri. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua tu ialah merupakan rahmat Allah. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat rahmatkanlah Nabi Muhammad, ya Allah tolong rahmati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sekali selawat ni Allah balas 10 kat kita. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi maknanya waktu kita sakit kita baca selawat ni, ambil ayat kita baca dia ayat. Kita baca 11 kali. 11 kali 10 10. Mana baca sekali Allah bagi 10. Jadi maknanya itulah nilai ayat untuk menyembuhkan penyakit. Sallallahu alaihi wasallam. Ni kita duduk ni. Selawat. Kalau kita di Mekah lebih mudah. Di Mekah ni minta dapat la tu. Tapi oleh kerana Allah tahu dalam alam dan dunia ni yang mulia Mekah Madinah ya, tak apa hampa duduk di mana hampa selawat kat Nabi ya. Jadi kita akan dapat sama seperti mana yang didapati oleh orang yang duduk di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, saya pun syukur juga. Walaupun raudhah tu kalau kita isi masalah dia panggil yang tamarna tu, sistem tu Zaki ya. Ni Zaki ni ada ni, dia sawat 12,000 nak masuk pijak tangga kapal terbang tu, duduk atas kapal terbang sampailah Madinah sallallahu sayyidina Muhammad, dia sawat 12,000. Dia masuk raudhah tak pakai sistem, langkah-langkah masuk, tunggu tafaddal. Kami kena pakai sistem sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi Nabi lah yang panggil masuk, sila masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sepanjang di Madinah hari-hari saya masuk raudhah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi ada sekali tu masalah sayyidina Muhammad ni, Tuhan Maha Kaya, tak masuk melalui jalan biasa. Jalan biasa ni kena peratok ada kena peratok. Lepas satu puak masuk, lepas satu puak masuk, dia bergiliang. Satu keizinan Allah bagi sallallahu sayyidina Muhammad, dengan izin Allah, dengan perantaraan seorang sahabat sallallahu sayyidina Muhammad, kawan yang jaga raudhah tu bawa kami masuk. Kan kita faham, masuk Babul Salam pintu ni, keluar melalui pintu Baqi', masuk kok Baqi'. Bukan. Masuk kok masuk kok Babul Salam juga. Tapi orang masuk ke belakang, kita masuk ke depan. Pelik. Orang masuk ke belakang tu, kita masuk ke depan, kok pintu keluar. Masuk tu, seolah polis bawa pergi semayang tepi makam Rasulullah. Tu dimuliakan. Tu Allah layan sungguh. Hendak apa? Jadi sampai kata hari kali ni puas sungguh, dilayan Tuhan. Ayat mata ni Tuhan mengetahui, merambuh lalu sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun tak mau teriak, tapi nak teriak juga. Cerita ni kalau masalah boleh keluar mata, tak apa dah lah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, itulah izin-izin yang Allah Ta'ala bagi masalah sayyidina Muhammad dengan berkat kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sakit, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bi'adadi kulli dawa. Jadi kisah sahabatkan Nabi itu sebilang-bilang apa? Sebilang-bilang penyakit dan sebilang-bilang penawar. Penyakit banyak. Banyak. Setiap orang semua ada sakit. Sebab bilang tengok sakit tu. Kadang-kadang pada satu orang bukan satu sakit. Darah tinggi pun ada, kecil manis pun ada, jantung pun ada, buah pinggang pun ada. Sakit urat pun ada, sakit mata pun ada, sakit hati pun ada. Kadang-kadang kan sahabat Sayyidina Muhammad sebilang-bilang penyakit. Kalau seorang 5 penyakit, kali tengok satu alam ni penyakit. Sebilang-bilang penyakit. Kita minta Allah sawatkan Nabi. Dan setiap penyakit ni pula sahabat Sayyidina Muhammad, dia ada penawar. Tak ada penyakit yang tak ada penawar kecuali tua dan juga mati. Tua mana ada? Orang tak tua mesti tua. Haram dipanggil. Simple itu haram. Tua. Semua orang tua. Itu tak ada penawar. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, hal lain semua ada penawar. Kan baru ni kita ni kan macam-macam penyakit influenza apa semua, penyakit-penyakit yang pelik-pelik kan. Satu orang baru ni dia Sahabat Sayyidina Muhammad, anak dia demam tak lega. Dia kata kena simptom tu lah, penyakit-penyakit macam-macam hari ni tu. Akhir sekali Sahabat Sayyidina Muhammad dia makan bagi anak makan habatus sauda, lega penyakit anak dia. Demam tak berhenti tu, lega penyakit. Betul Nabi kata al habatus sauda syifa min kulli da. Habatus sauda ialah penawar daripada semua penyakit. Kalau kita tak lega penyakit, cari habatus sauda. Sama ada Sahabat Sayyidina Muhammad serbuk dia, biji dia tu, ataupun minyak dia. Kalau kita minum susu Sahabat Sayyidina Muhammad, susu ni di antara penawar penyakit. Nak bagi lawah buang ayam lepas bangkit tidur, cari susu. Nak tidur malam tu minum susu. Sebab susu ni dia memudahkan bagi pencernaan kita tu basi. Faham? Bila basi dia akan buang. Lepas tu campur dengan apa? Campur dengan titik minyak habatus sauda. Kita akan rasa lawah, perut kita kosong. Masalahnya penyakit ni kalau tik tak keluar. Kadang-kadang orang ni berhari-hari tak berak. Tu mudarat tu. Dia sebelum kita makan pagi ni, sebelum kita makan pagi sarapan ni, sahabat Sayyidina, menurut para tabib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sepatutnya sebelum daripada makan tu kita dah buang. Faham? Jadi kalau kita tak buang lagi, bersambung di antara makanan tu dengan tik, tak keluar lagi, tu tak baik untuk kesihatan. Jadi cara kita nak buang supaya Sahabat Sayyidina Muhammad, supaya penyakit kita ni disembuhkan, jadi cara melalui pemakanan. Sahabat Sayyidina Muhammad, cari susu tepung tu, bukan susu hak tin tu. Susu tin tu mudarat. Tu kecil mana? Sahabat Sayyidina susu tin tu. Susu hak tepung tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu Sahabat Sayyidina Muhammad cari minyak habatus sauda, titik dalam dia 3 titik. Jadi bila mana kita buat hari-hari lama-lama, jadi pembuangan kita tu baik, bagus. Kata doktor Sahabat Sayyidina Muhammad, nak tahu orang tu tak sihat, tengok tik tahu dah tak sihat. Dia tik sihat ni siapa-siapa keluar macam lemang. Bayang lemang, tik keluar macam lemang, elok dia keluar. Tu orang sihat. Tapi kalau keluar macam dengan bubuk, kata doktor, tu orang tu tak sihat. Tik macam bubuk yang buat kacang. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ataupun tik keluar macam dengan tik kambing, ada juga tak sihat juga. Jadi subhanallah, jadi nak pulih balik ni, sebab kita ni banyak kita hidup hidup dengan racun. Sayur racun, Sahabat Sayyidina Muhammad, padi racun, banyak racun kita makan. Sahabat Sayyidina Muhammad, itu tak kira lagi cara pemakanan. Makanan kita bila mana kita makan, tak sampai lumat lagi pun dah telan dah mudarat. Suatu makanan yang baik kita kunyah sebanyak 40
kali kunyah baru telan. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau guru kami Syekh Nuruddin, dia makan, dia kunyah, bismillah, telan, ambil pula makanan tubuh, nak buh mulut-mulut, bismillah pula. Kita sekali bismillah, dia setiap kali buh mulut, bismillahirrahmanirrahim. Kunyah, masalah Sayyidina Muhammad, masuk dalam perut, ambil bismillah pula. Siapa boleh buat? Orang biasa tu, awliya. Saya ziarah satu orang sepupu saya. Sepupu saya ni dia sempat dengan Tok Wan saya. Saya sempat dengan Tok Wan juga, tapi tak sempat bermuayashah, bergaul. Dia Tok Wan hang dulu, dia main rumah aku. Dia makan nasi ni lama lah dia kunyah. Kita ni agak-agak bila mana agak-agak lah kalau kita kunyah lama tu mana apa? Kita tu tak lepas pi, faham tak? Faham tak Ustaz ni? Tak lepas pi. Jadi kita kunyah. Tu lepas tu kita ambil ayak. Pasal apa? Kita dah kenyang. Dia kata aku ingat kata Tok Wan hang tu tak lalu kami buat makanan kat dia. Dia kunyah lama. Salah Sayyidina Muhammad. Dah habis sepinggan nasi tu perempuan. Aku pergi rumah dia, makan nasi dengan dia, tengok sama macam di rumah aku. Oh, baru aku faham perangai dia. Dia amalkan 40 kali kunyah baru telan. Akhirnya dia sihat. Kita ni kadang-kadang telan tu nasi lagi tu telan. Teruklah penghadaman nak hadamkan. Teruk. Tu punca penyakit. Baik. Tapi dengan rahmat Allah, insya-Allah dengan apa jenis penyakit pun Sayyidina Sayyidina Muhammad baca selawat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa barik wa salim. Cara amalkan dia, bila sampai tang kulli da', tangan kena macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da', tangan duduk macam ni. Lepas tu wa dawa kali begitu. Wa barik wa salim. Jadi sakit apa pun insya-Allah amalan ni kita baca, sakit perut ke, sakit kepala ke dan sebagainya, amalkan. Jadi baca sebanyak 11 kali. Insya-Allah Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Jadikan amalan insya-Allah. Qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa wa barik wa sallim. Jadi saya jazahkan amalan untuk jadi amalan kita semua dan jawab qabilna al-ijazah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan salat Sayyidina Muhammad, permulaan pengajian kita ni Allah berkati dan kita akan salat Sayyidina Muhammad. Allah izinkan kita terus belajar dan kita mengaji sampailah kita mati insya-Allah. Alhamdulillah, dengan berkat doa semua saya dapat balik. Semalam ni Kak Syitah dan para muhibin kata ustaz ni kena cerita semua. Hafal pengalaman ustaz hari ni, baru cerita-cerita tu keluar, esok dia keluar lagi kot. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tapi ada cerita tak boleh cerita umum. Dia banyak rahsia-rahsia. Duduk berdua-berdua boleh cerita. Jadi dan masalah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah Taala izinkan semua ni, saya doa semua boleh pergi Mekah insya-Allah. Dan saya berkat saya doa-doa tu, masalah Sayyidina Muhammad, doa minta semua pergi ni. Satu orang tawarkan, ustaz terlepas ustaz nak main lagi haji, tawarkan saya nak pergi Mekah lagi. Ustaz tak perlu bayar, ustaz main seorang, main ya. Tak kena bayar. Berkat doa kat semua. Betul insya-Allah. Kalau saya nak pergi, saya bagi tahu. Mana tu berkat bila mana kita doa ke orang, Allah balik doa tu pada kita. Jadi kita hidup kita ni dah hidup sana ni, dan dalam sepanjang saya dari sana insya-Allah, semua yang hantar mesej melalui WhatsApp ataupun yang hantar mesej melalui page ataupun hantar mesej melalui mulut ataupun tulis, semua ni setiap sekali sujud saya tak lupa saya doa minta Allah kabulkan semua hajat-hajat semua insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan salat dan itu tak kira kita selawat lagi pula. Selawat ni bila mana kita selawat 1000 kali, Allah tunai pada kita 1000 hajat dunia dan akhirat.
Pastikan 1000 jangan tinggal setiap hari. Soalan. Jadi sebab tu lah barangkali hajat-hajat banyak sangat sebab hajat Tuhan kabul. Minum Zam-Zam. Di Mekah Madinah mana ada ayat lain? Ayat Zam-Zam yang soalan Sayyidina Muhammad. Bila nak balik, ambil tahan botol balik ayat Zam-Zam. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila nak balik, tahan ayat Zam-Zam. Bila nak minum Zam-Zam, teringat Allah Ta'ala, aku kabulkanlah, tunaikanlah hajat semua orang yang minta aku tunaikan pada engkau. InsyaAllah makbul semua ni, InsyaAllah. Satu perkara juga masalah Sayyidina Mahdi, bila mana kita pergi Mekah tunaikan fardu haji ataupun umrah, bila mana kita berdoa tapi hati masih kata, ish Tuhan kabul ke aku minta ni, dosa. Kita sangka dengan Tuhan macam tu, dosa besar, bukan dosa kecil-kecil, dosa besar. Maka setiap yang berdoa, semua dia kena anggap Allah kabul doa dia. Dan saya yakin insya-Allah Allah kabul yang saya minta, dan semua yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallam alaihi Ahmad ya nur al-huda bi syawqan faqal mada أحمد
عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Lagi jangan balik lagi. Semua kena minum yang zam-zam dan juga makan kurma ajwa. Niat zam-zam tu minta mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan anak-anaknya nak mengaji yang tak berat sampai habis. Dan semoga Allah bagi semua juga ada ulama. Allah semua penyakit dan niatkan semua hajat-hajat minum zam-zam sikit, minum sikit walaupun tak banyak. Nak minum banyak kena minum. Bergeleng-geleng. Jadi ni minum sikit-sikit, ikut abad lah, share-share dan makan kurma ajwa. Alhamdulillah, insyaAllah. Lepas minum boleh balik, insyaAllah. Masuk para muhibin, insyaAllah. Dan cukup ini. Besok masa esok kita baca hadis musalsal. Jadi kita musalsal makan tamak, insyaAllah.